Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya harap semua pelajar dalam keadaan sihat dan bersedia untuk meneruskan pelajaran pada hari ini. Okey, jadi hari ini kita akan tengok bab 7 iaitu mengenai penentangan masyarakat tempatan. Sebelum itu, saya adalah guru baru anda, Abdullah Siddiq bin Saad, yang akan mengajar anda sehingga habis tahun ini. Dalam bab ini kita akan melihat mengenai penentangan beberapa tokoh tempatan terhadap campur tangan British di negeri mereka. Okey, pelajar boleh tengok muka surat 170 bab 7. Okey, sinopsis mengenai topik ini ialah gerakan kebangkitan menentang kuasa barat di negara kita merupakan kesan cetusan rasa tidak puas hati masyarakat tempatan terhadap hak mereka yang dinafikan oleh British. Okey, jadi dia nak bagi tahu bahawa penentangan masyarakat tempatan ini, tokoh-tokoh tempatan ini berlaku kerana perasaan tidak puas hati mereka terhadap campur tangan British di negeri mereka. Matlamat mereka adalah untuk mengembalikan hak yang dirampas melalui pelbagai bentuk perjuangan. Okey, perubahan pentadbiran yang diperkenalkan oleh kuasa barat yang sangat berbeza daripada sistem pentadbiran tradisional sedia ada telah memberikan kesan terhadap kuasa pemerintah dan masyarakat tempatan. Okey, apabila barat datang, okey, terutamanya di negeri-negeri Melayu bersekutu seperti negeri Perak, negeri Selangor, negeri Sembilan. Okey, bila dia datang ke negeri-negeri ini, okey, dia telah memperkenalkan sistem pentadbiran barat. Okey, yang mana sistem pentadbiran barat ini sebenarnya bertentangan dengan sistem pentadbiran tradisional. Okey, jadi apabila sistem barat diperkenalkan, itu menyebabkan pembesar-pembesar tempatan kehilangan kuasa mereka. Jadi itu adalah antara sebab mengapa mereka menentang kedatangan ataupun campur tangan kuasa barat ke dalam negeri mereka. Pada permulaannya, kebangkitan tersebut menampakkan kejayaan yang membanggakan. Namun begitu, akhirnya masyarakat tempatan terpaksa mengalah dengan kelebihan strategi dan teknologi yang digunakan kuasa barat untuk menewaskan kebangkitan. Jadi kita akan tengok bagaimana kita akan tengok mengapa penduduk tempatan ini menentang British dan juga bagaimana cara mereka dikalahkan oleh British lah. Okey, jadi kita teruskan kepada 7.1 matlamat dan bentuk penentangan masyarakat tempatan. Okey, yang ni dia akan menerangkan apa matlamat penduduk tempatan tersebut melawan British. Okey, campur tangan kuasa barat di negara kita telah membawa perubahan kepada sistem pentadbiran tempatan. Okey, perubahan tersebut menyebabkan masyarakat tempatan tidak berpuas hati kerana kehilangan hak dan kedudukan mereka. Oleh itu, mereka telah bangkit menentang kuasa British di negara kita melalui penentangan bersenjata, mencabar perjanjian dan juga melalui sistem perundangan. Okey, jadi hari ini kita akan tengok cara dia bangkit. Okey, setiap tokoh ni ada cara tersendiri. Okey, antara cara dia adalah melalui kaedah senjata ke, penentangan bersenjata, bangkit menentang. Yang kedua ada yang mencabar perjanjian. Okey, maksudnya dia buat tak tahu je dengan perjanjian yang ditandatangani. Dan yang ketiga adalah melalui sistem perundangan dalam kerajaan. Kita akan tengok siapa yang terlibat dalam setiap cara penentangan ini. Okey, penentangan masyarakat tempatan pertama adalah matlamat perjuangan. Okey, matlamat perjuangan adalah mempertahankan hak dan kedudukan pemerintah tempatan kesan daripada perubahan pentadbiran barat yang merugikan mereka. Okey, jadi penentangan masyarakat tempatan ini bukannya bertujuan untuk menuntut kemerdekaan, bukan. Tak ada istilah nak menuntut kemerdekaan pada waktu ini kerana negeri mereka sendiri sebenarnya bukan dijajah. Mereka bukan dijajah, cuma mereka ada campur tangan daripada British sehingga menyebabkan mereka kehilangan kuasa dan juga hak mereka sebagaimana semasa pentadbiran tradisional. Okey, yang tu yang dia menentang, bukan menuntut kemerdekaan. Yang ni pelajar kena faham. Mengembalikan dan mengekalkan sistem pentadbiran tradisional sebagaimana sedia ada. Jadi mereka ni golongan yang menentang campur tangan British ini tidak suka dengan British dan dia nak mengembalikan semula cara pentadbiran tradisional. Okey, jadi kenapa dia nak kembalikan?
kerana melalui pentadbiran tradisional itu mereka mendapat kuasa yang lebih banyak. Okey, kemudian menentang pentadbiran dan peraturan baharu yang menyusahkan hidup rakyat tempatan. Okey, kemudian dia menentang pentadbiran dan peraturan baru yang diperkenalkan. Okey, yang akan menyusahkan penduduk tempatan pada waktu itu. Contohnya pengenalan cukai baru ataupun pengenalan syarat nak tebas hutan dan sebagainya. Kita akan tengoklah. Okey, kemudian bentuk penentangan ada 3 bentuk. Pertama adalah senjata, yang kedua mencabar perjanjian, dan yang ketiga menggunakan undang-undang ataupun dia pergi ke mahkamah lah. Okey, pertama penentangan bersenjata. Penentangan bersenjata masyarakat tempatan terhadap British diketuai oleh golongan bangsawan tempatan, pembesar-pembesar tempatan dan pemimpin agama yang tidak berpuas hati dengan pembaharuan yang dibuat oleh British. Okey, jadi yang memimpin mereka, orang Melayu ni, dia memang terikat dengan golongan bangsawan ataupun pembesar. Dia akan menumpahkan taat setia mereka. Okey, kalau pembesar tu nak memberontak dan sebagainya, dia akan ikut. Sebab itu memang cara orang Melayu, dia akan ikut pembesar dia. Jadi apabila pembesar ni dia kehilangan kuasa dan dia tidak puas hati dengan apa yang berlaku, jadi pembesar ni telah melancarkan perjuangan dia melalui kaedah bersenjata dan rakyat akan ikutlah. Okey, di Terengganu muncul tokoh dalam kalangan pemimpin agama. Okey, dekat Terengganu ada pemimpin agama iaitu Haji Abdul Rahman Limbun yang mengetuai gerakan untuk menentang campur tangan British. Okey, mereka memperjuangkan masyarakat tani yang ditindas akibat pelaksanaan cukai barat yang tidak mengikut syarak. Okey, jadi cukai barat ni adalah cukai yang membebankanlah, di mana mereka nak ambil hasil hutan pun kena bayar cukai, nak tebas, nak cuci tanah pun kena bayar cukai, semua nak kena cukai. Jadi ini antara sebab mengapa mereka menentanglah. Okey, pada abad yang ke-19 kita tengok dulu penentangan Abdul Said pada muka surat yang ke-173. Okey, penentangan Abdul Said di Naning. Naning ni adalah sebuah tempat di antara Melaka dengan Negeri Sembilan. Okey, Naning dalam wilayah Melaka tetapi dia mengamalkan adat pepatih sebagaimana Negeri Sembilan. Jadi kita tahu bahawa dekat tanah Melayu ni ada 3 negeri yang dijajah. Ada 3 sahaja negeri yang dijajah, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura yang kita panggil sebagai Negeri Selat. Okey, jadi British ni dia telah jajah Melaka pada tahun 1824 melalui penjajahan London 1824 lah. Okey, bila wujudnya perjanjian itu, maka British telah menguasai Melaka. Jadi isunya berlaku apabila berkaitan dengan daerah Naning. Okey, British kata Naning adalah wilayah Melaka. Sedangkan Abdul Said kata Naning bukan wilayah Melaka. Ini adalah pertikaian lah. Okey, jadi kita akan tengok. Pertama, Abdul Said. Nama dia adalah Abdul Said bin Omar, dikenali sebagai penghulu Naning Seri Merah Raja Abdul Said. Okey, panjanglah nama dia. Abdul Said bin Omar, dikenali sebagai penghulu Naning. Jadi nama dia Abdul Said bin Omar, tapi orang panggil dia sebagai penghulu Naning Seri Merah Raja Abdul Said. Okey, beliau dilahirkan pada tahun 1773 dan berasal daripada suku Semalenggang. Okey, yang ni mungkin dia orang Minangkabau. Okey, mungkin Minangkabau lah. Sebab penentangan, Abdul Said menentang bayaran cukai hasil tahunan sebanyak 1/10 yang dikenakan oleh British. Okey, kemudian dia kata Naning adalah sebuah negeri yang merdeka. Okey, jadi Abdul Said kata Naning ni adalah negeri yang merdeka. Tetapi British kata Naning di bawah wilayah Melaka. Jadi British nak kenakan cukai sebanyak 1/10 daripada hasil Naning. Kenapa 1/10? Kerana ini adalah amalan orang-orang Eropah pada waktu itu. Okey, orang Eropah ni dia ada kawasan wasal ataupun kita panggil kaedah feudal dia, yang mana wilayah-wilayah itu biasanya akan dikenakan cukai ataupun dikenakan ufti sebanyak 1/10 daripada hasil yang mereka keluarkan. Okey, peristiwa dia pertama adalah beliau bermuafakat dengan penghulu Rembau. Okey, penghulu Rembau dan mengadakan pakatan dengan orang Melayu dari wilayah lain untuk menentang British. Antara termasuklah Yang Tuan Muda Raja Ali dari Rembau, Pembesar Seri Menanti, penghulu Gemencih
Datuk Kelana Sungai Ujong, Penghulu Remai dan Recat, Penghulu Linggi, Johor dan juga Ulu Muar. Jadi apabila dia menghadapi tekanan daripada British, dia pun mendapatkan bantuan daripada orang-orang Negeri Sembilan. Sebab dia Nani ni walaupun duduk di Melaka, tapi dia adalah mengamalkan adat perpati sebagaimana orang Negeri Sembilan. Jadi dia pun dapat bantuan daripada Yang Tuan Muda Raja Ali Rembau. Yang Tuan Muda ni maksud dia putera mahkota. Macam putera mahkota dekat Rembau lah. Okey, Pembesar Seri Menanti, Penghulu Gemencih dan sebagainya. Okey, jadi pakatan ni mengumpul sebanyak 4,000 orang hulu balang untuk menentang British. Okey, jadi dengan pakatan yang ada ni dapat kumpul sebanyak 4,000 orang tentera untuk melawan British. Pada tahun 1831, dalam Perang Nani pertama, The Said dan pengikutnya berjaya mengalahkan British. Okey, perang yang pertama berlaku pada tahun 1831 apabila Pakatan Tentera Melayu ni berjaya mengalahkan British. Okey, permuafakatan The Said dengan pembesar Melayu lain tidak kekal lama. British berjaya memecah belahkan pakatan tersebut. Okey, jadi British ni dia cerdik. Dia tahu dia tak akan dapat melawan pakatan orang Melayu. Jadi apa yang dia buat ialah dia jumpa dengan Penghulu Rembau, dia jumpa dengan orang lain ni yang membantu The Said ini. Kemudian dia buat tawaran, dia buat ugutan dan sebagainya, menyebabkan mereka yang pernah bantu The Said ini menarik diri daripada terus membantu The Said. Okey, jadi apabila berlaku Perang Naning kedua pada tahun 1832, pembesar-pembesar yang selama ni duk bantu The Said ini telah enggan untuk membantu The Said. Okey, jadi apabila enggan menyebabkan British berjaya menakluk Tabuh, iaitu pusat pentadbiran Nani, dan menyatukan Nani dengan Melaka. Jadi apabila keadaan ini berlaku, menyebabkan The Said kalah dan dia telah diberikan pencen. Okey, walaupun dia kalah, dia diberikan rumah dan diberikan pencen. Okey, jadi hilanglah kuasa dia dalam sebagai seorang pembesar dekat Negeri Sembilan. Okey, yang kedua kita tengok penentangan Yam Tuan Anta di Negeri Sembilan. Okey, Yam Tuan Anta ialah anak raja Radin Yam Tuan Besar Negeri Sembilan. Okey, dia anak raja lah, keturunan raja, yang lahir pada tahun 1833. Okey, kemudian Raja Radin yang lahir pada tahun 1833 hingga 1861. Okey, jadi pada tahun 1875, Yam Tuan Anta dilantik sebagai Yam Tuan Seri Menanti. Okey, dia telah dilantik sebagai pemerintah. Seri Menanti ni adalah pusat pentadbiran lama bagi Negeri Sembilan. Kalau awak pergi ke Negeri Sembilan sekarang ni, okey, awak boleh tengoklah Istana Seri Menanti. Okey, cantik. Istana dibuat daripada paku 4 tingkat. Istana dia 4 tingkat, tapi tak ada satu paku pun dia guna. Dia guna kaedah pasak. Okey, kaedah lama lah. Okey, sebab penentangan, beliau menentang campur tangan British di Sungai Ujong kerana menggugat kedaulatan. Beliau bimbang British akan meluaskan kuasa ke wilayah sekitarnya. Jadi Yam Tuan Anta ni dia telah dia telah menentang British kerana British campur tangan dekat Sungai Ujong. Sungai Ujong ni adalah nama lama bagi Seremban Negeri Sembilan. Okey, apa yang menyebabkan British campur tangan? Kerana pada waktu itu berlaku pertikaian antara dua orang penghulu ni. Okey, merebutkan Sungai Ujong yang begitu kaya dengan hasil timah. Okey, jadi apabila British campur tangan, ini menyebabkan baginda tak senang duduk. Jadi baginda menentang British kerana British tak pasal-pasal masuk ke negeri baginda dan mula melakukan campur tangan. Okey, jadi itu yang menyebabkan baginda marahlah. Okey, kemudian penentangan dia, baginda memimpin 4,000 orang pengikut menentang Datuk Kelana yang disokong oleh British. Okey, Datuk Kelana ni adalah orang yang mendapatkan bantuan daripada British. Okey, Datuk Kelana dengan Datuk Abdullah Kulit Tunggal ni dia bergaduh. Jadi Datuk Kelana ni apabila kalah ke macam mana, dia pun dapatkan bantuan daripada British. Okey, jadi ini telah menimbulkan kemarahan kepada Yam Tuan Anta. Jadi Yam Tuan Anta telah memimpin tentera dia menentang penghulu Datuk Kelana. Okey, yang berkuasa dekat Sungai Ujong pada waktu itu. Okey, kemudian British berjaya mengalahkan angkatan Yam Tuan Anta di Paroi dan Bukit Putus. Okey, yang ni boleh tengoklah kalau awak ada masa, boleh tengok perang Bukit Putus yang dipimpin oleh Datuk Siamang Gagap. Datuk Siamang Gagap memimpin
Tentera Negeri Sembilan dekat Bukit Putus. Okey, kemudian pada tahun 1876, baginda berunding dengan Governor Negeri Selat William Jerus. Melalui rundingan tersebut, British melantik Yang Tuan Antas sebagai Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Okey, jadi pada tahun 1876, disebabkan baginda kalah, jadi baginda berunding dengan Governor Negeri Selat. Governor Negeri Selat ni adalah Governor terhadap 3 negeri yang dijajah, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Okey, jadi berunding, jadi baginda dilantik sebagai Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Yang Tuan Besar ni adalah gelaran bagi raja. Okey, sama je. Yang Tuan Besar ni konsep dia sama dengan raja ataupun sama dengan sultan. Sama. Sebab Negeri Sembilan dia tak panggil raja, dia tak panggil sultan, dia panggil Yang Tuan Besar. Okey, kemudian penentangan di Pahang. Okey, nama asal. Okey, penentangan di Pahang ini dilakukan oleh Datuk Bahaman. Okey, nama sebenar dia adalah Abdul Rahman bin Imam Noh. Okey, jadi Abdul Rahman bin Imam Noh, kita panggil dia sebagai Datuk Bahaman. Nama popular dia Datuk Bahaman. Okey, beliau dilantik sebagai pembesar Temeluk setelah kematian orang kaya Indra Segara. Okey, apabila orang kaya Indra Segara ni, dia adalah salah satu daripada pembesar berempat dekat negeri Pahang. Jadi apabila pembesar orang kaya Indra Segara meninggal dunia, dia telah digantikan oleh Datuk Bahaman sebagai pembesar Temeluk. Sebab Datuk Bahaman ni dia adalah orang yang paling kuat menyokong Sultan Ahmad semasa Sultan Ahmad memberontak terhadap abang dia, Tun Mutahir. Okey, sebab penentangan, beliau menentang British di Pahang kerana hilang hak mengutip cukai dan pembinaan bala polis tanpa pengetahuan dia. Jadi dia hilang hak dia sebagai pentadbir, hilang hak sebagai pemungut cukai. Dan satu lagi, tiba-tiba British ni pergi bina balai polis di tempat pentadbiran beliau tanpa pengetahuan daripada dia. Yang tu dia marah tu. Okey, kemudian peristiwa penentangan pada tahun 1891, beliau melancarkan gerakan menentang British dengan bantuan Tok Gajah. Okey, Tok Gajah, Imam Perang Rasul dan Mak Kilau. Imam Perang adalah nama lama bagi panglima. Kalau orang Cina dia panggil apa? Jiang Chun apa? General. Okey, kalau orang Melayu dia panggil Imam Perang. Imam Perang tu maksud dia general. Okey, General Rasul dan General Tok Gajah dan juga Mak Kilau. Okey, pada tahun 1894, Datuk Bahaman dan pengikutnya menawan Kuala Tembeling dan juga Jerak Ampai. Okey, kemudian Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mak Kilau berundur ke Kelantan dan Terengganu. Peristiwa ini menandakan berakhirnya Perang Pahang. Okey, jadi sebenarnya British hampir kalah dekat negeri Pahang. Tetapi British ni pandai, dia pergi dapatkan bantuan daripada Sultan Pahang supaya memujuk Datuk Bahaman untuk letak jawatan dan memujuk Datuk Bahaman supaya meletakkan senjata. Jadi memang budaya orang Melayu ni dia tak akan melawan raja dia. Jadi apabila raja dia minta supaya meletak jawatan, jadi Datuk Bahaman pun letak senjata. Okey. Bila raja suruh dia letak senjata, dia pun letak senjata lah. Okey, satunya adalah penentangan rentap dekat Sarawak. Okey, nama asal dia adalah Libau. Okey, rentap bermaksud penggoncang dunia. Jadi nama sebenarnya Libau, gelaran dia adalah penggoncang dunia ataupun rentap. Lahir pada tahun lebih kurang 1800, digelar sebagai Raja Ulu dan Raja Darat. Okey, jadi dalam masyarakat Iban dia ni orang popular lah. Sampai digelar sebagai Raja Ulu dan juga Raja Darat. Merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Sekerang dan juga Sungai Saribas. Sebab penentangan dituduh lanun oleh James Brooke. James Brooke ni adalah Mak Saleh yang datang ke Sarawak, wujudkan kerajaan ataupun jadi Raja Sarawak yang pertama daripada keluarga Brooke, daripada keluarga Rajah Putih. Jadi dia tuduh rentap ni sebagai lanun. Okey, James Brooke menghapuskan penempatan orang Iban. Jadi James Brooke ni dia sebenarnya bukan nak kata rentak ni lanun sangat, tapi sebab dia nak kawasan rentak tu. Okey, dia nak kawasan Sungai Sekerang dan nak Sungai Saribas. Jadi apabila dia nak sesuatu kawasan, dia kena ada satu benda yang orang kata boleh mengesahkan sebab dia tu. Okey, jadi dia pun tuduhlah rentak ni sebagai lanun. Apabila rentak ni lawan dia, jadi dia boleh ambil tindakan. Itu cara dia. Jadi sebab itulah kalau zaman dulu, kalau jadi raja, jangan cepat melatah. Okey, sebab mungkin itu adalah strategi orang lain untuk
mengesahkan tindakan dia buat benda tersebutlah. Okey, pada tahun 1853 rentak menyerang kubu Brooke di Nangan Serang. Okey, dalam serangan ini Alan Lee, pegawai British, telah terkorban. Okey, jadi rentak ni pergi serang kubu Brooke dekat Nangan Serang. Okey, yang ni sebenarnya memberi sebab kepada British untuk mengusir rentak daripada tempat dia lah. Pada tahun 1854, James Brooke menyerbu kubu rentak di Sungai Lang. Rentak mengundur diri ke Bukit Sadok. Pada tahun 1857, Charles Brooke menggempur rentak di Bukit Sadok. Rentak berjaya mengundurkan pasukan Charles Brooke. Okey, jadi perang ni adalah perang yang sengit lah. Saling menyerang, saling berundur. Okey, kemudian 1858, Charles Brooke menggempur kubu rentak di Bukit Sadok buat kali kedua. Okey, gagal juga. Okey, pada tahun 1861, Charles Brooke menyerang kubu rentak di Bukit Sadok buat kali ketiga. Okey, yang ni berjaya apabila rentak ni, apabila British ataupun Brooke ni, dia telah dapatkan bantuan daripada orang Melanau dan juga orang Melayu. Okey, lebih kurang kalau tak silap saya 5,000 ataupun 3,000 orang, 5,000 ataupun 3,000 orang Iban terlibat dalam perang ini melawan rentak juga daripada orang Iban. Jadi ada pengkhianat di situ yang mana bersekongkol dengan orang lain, orang Mak Saleh untuk menjatuhkan bangsa sendiri. Okey, yang ini berlaku dekat Sarawak lah. Okey, disebabkan kalah dalam perang tersebut, rentak telah berundur ke Entebbe dan meninggal dunia beberapa tahun kemudian. Okey, kemudian rentak merupakan penjuang sejati dan gagah berani. Beliau tidak gentar menghadapi kekuatan tentera James Brooke sehingga titisan darah yang akhir. Semangat juang rentak harus dicontohi oleh generasi muda pada masa kini supaya bersemangat wajar sedia berkorban untuk mempertahankan kedaulatan negara. Jadi rentak ni kita perlu jadikan contoh sebagai seorang pejuang yang tidak gentar menghadapi kuasa asing di negara sendirilah. Okey, dan akhir sekali untuk hari ini kita akan tengok muka surat 176. Okey, iaitu penentangan Sarif Masahu di Sarawak. Sarif Masahu ialah pembesar Sarike di kawasan Sungai Rajang. Jadi dia adalah seorang pembesar. Dilantik oleh Sultan Abdul Mumin Brunei. Okey, pada waktu ni Sarawak masih di bawah kerajaan Brunei. Okey, jadi dia lantiklah Sarif Masahu sebagai seorang pembesar. Beliau berasal daripada Kampung Igan. Okey, sebab menentang ialah kewibawaan Sarif Masahu tergugat apabila Sarike diletakkan di bawah pentadbiran Brooke. Beliau mahu mengusir Brooke dan mengembalikan kuasa pembesar tempatan yang terjejas. Okey, jadi mungkin ada rundingan dengan Brunei. Jadi Sarike ni telah diserahkan kepada James Brooke. Jadi Sarif Masahu ni tak boleh terima, jadi dia menentang James Brooke. Okey, kemudian peristiwa penentangan pada tahun 1861, Sarif Masahu mengadakan pakatan sulit dengan Datuk Patinggi Abdul Ghafur dan Pangeran Temenggung Hashim Jalil dari Sadong untuk menggulingkan dinasti Brooke, okey, ataupun menggulingkan Raja Brooke di Sarawak. Beliau mengajak orang Melayu dan Dayak menyertai pakatan tersebut. Sarif Masahu menggunakan jalan laut untuk menyerang Kuching dari arah barat. Datuk Patinggi Abdul Ghafur menyerang daripada timur dan Brooke mematahkan serangan ini dengan menggunakan kapal perang dan senjata moden. Okey, keduanya tokoh ini telah dibuang negeri oleh James Brooke. Apabila kalah, okey, Sarif Masahu dan juga Datuk Patinggi Abdul Ghafur telah dibuang daripada negeri dia lah. Okey, dan akhir sekali adalah penentangan Tok Janggut di Kelantan. Nama sebenar dia adalah Haji Hassan bin Munas. Okey, lahir lebih kurang tahun 1853 di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Okey, Tok Janggut mendapat pendidikan pondok di Kelantan dan juga di Mekah. Apabila dia belajar di Kelantan, kemudian dia sambung pelajaran dekat Mekah lah. Okey, beliau menentang kekerasan pentadbiran Encik Abdul Latif, ketua jajahan Pasir Putih. Apabila British campur tangan di Kelantan, dia telah meletakkan ketua jajahan. Okey, ketua jajahan ni nama dia Haji Abdul Latif, Encik Abdul Latif. Jadi Encik Abdul Latif ni memang kaki bodek British lah. Okey, jadi yang ni menyebabkan Tok Janggut dan geng dia berang atau berang marah dengan geng-geng Encik Abdul Latif. Okey, beliau menentang peraturan cukai yang dikenakan pada tahun 1915 yang mewajibkan petani membayar cukai tanah. Beliau bersemangat jihad menentang British. Okey, jadi zaman British ni tanah dikenakan cukai. Benda ni sebenarnya adalah satu mengikut adat orang Melayu adalah benda yang salah lah. Dari segi syarak tak boleh kena cukai tanah. Okey, bagi pendapat dia lah.
Okey, bagi pendapat Tok Janggut tak boleh kenakan cukai tanah. Tak ada dalam Islam. Okey, jadi yang ini menyebabkan penentangan daripada Tok Janggut. Okey, dulu tak ada. Orang Melayu memang tak ada cukai tanah, memang tak ada. Dululah. Okey, sehingga British datang. Okey, kemudian peristiwa penentangan pada 29 April 1915, Tok Janggut mengadakan mesyuarat di kampung Tok Akib bagi memboikot pengandalan cukai oleh British. Okey, kedua, Tok Janggut merancang menyerang Pasir Putih dan mendapatkan sokongan daripada Haji Said, Penghulu Adam dan juga Cik Ishak Merbul. Okey, jadi Tok Janggut ni telah mesyuarat sama geng dia, dia dapatkan bantuan daripada orang lain, daripada orang kuat lain. Okey. Kemudian British telah menyerang Tok Janggut dan yang berkubu di kampung dalam Pupuh Saring. Dalam pertempuran tersebut, Tok Janggut dikatakan meninggal dunia. Tapi ada beberapa pendapat lah. Ada yang kata sebenarnya Tok Janggut tak meninggal dunia dan melarikan diri tempat lain. Tapi disebabkan British nak jaga image dia, nak jaga muka dia, jadi dia kata Tok Janggut telah meninggal dunia. Jadi dia ambil lah mayat daripada mana-mana yang janggut panjang, kemudian dia gantung. Okey, menunjukkan bahawa Tok Janggut telah mati pada waktu itu. Tapi kalau kita tengok orang yang digantung tu sebenarnya bukannya badan orang Melayu, lebih kepada badan orang Gurkha. Jadi ini secara konspirasinya, kemungkinan yang mati tersebut adalah bukan Tok Janggut lah. Bukan orang Tok Janggut, tetapi orang Gurkha ataupun tentera British yang meninggal, kemudian dia cakap itu sebagai Tok Janggut. Tapi yang sebenarnya kita pun tak tahu, wallahualam. Mungkin mayat tersebut adalah Tok Janggut dan mungkin juga bukan. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.